Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bersama saya Izzati Inisha binti Zainin pada pagi yang barakah ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai cabaran akidah semasa yang berfokuskan kepada cabaran ideologi liberalisme dan pluralisme kepada umat Islam pada masa kini. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Dari Daud pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel yang akan bersama saya pada pagi ini. Baiklah, yang di sebelah kanan saya yang mengemas berbaju Melayu, saudara Muhammad Aziz bin Subakir. Seterusnya, yang berada di sebelah kiri saya pula, saudari panel kedua kita yang kemas berbaju kurung, saudari Teh Zulaiha binti Zaini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, izinkan saya mencerita berkaitan cabaran akidah semasa seperti isu Islam liberal yang merupakan satu isu hangat yang diperkatakan sekarang ini kerana ia menyentuh bukan hanya sensitiviti umat Islam, bahkan ia menggugat kesejahteraan masyarakat dan mendatangkan bahaya kepada akidah umat Islam amnya. Selain itu, isu pluralisme agama juga masih berterusan sehingga kini kerana isu-isu dalam pluralisme agama masih diperdebatkan seperti isu mengenai kebebasan agama. Jadi pada hari ini, kita ingin membincangkan sejauh manakah pengaruh ideologi liberalisme dan pluralisme dalam kalangan umat Islam ini mempengaruhi akidah mereka pada masa kini. Baiklah, sebagai pembuka forum pada pagi ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama kita, saudara Aziz. Baiklah, bolehkah saudara mengupas dengan lebih lanjut lagi berkenaan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberalisme? Silakan. Terima kasih kepada moderator saudari Izzati di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi ini. Berbalik kepada soalan tadi, apakah maksud liberalism? Liberalism ialah satu idea yang memperjuangkan kebebasan individu dan kesemaratan individu-individu dalam masyarakat. Secara bahasanya, liberal bermakna bebas, bertoleransi, berfikiran luas, terbuka, pemurah, tidak ketat atau tepat dan tidak harfiah. Golongan yang mempunyai ideologi liberal berkeyakinan kuat untuk meyakinkan masyarakat dalam pentafsiran Islam dan mencabar kedudukan ulama. Penggunaan istilah seperti Islam liberal perlu diteliti dengan kritikal dan dinilai sekiranya terdapat keperluan untuk mengetengahkan terma lain sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ulama terdahulu dalam mengklasifikasikan kelompok yang menyeleweng. Sebenarnya terdapat banyak peringkat dan jenis keliberalan yang boleh dikesan. Ada cenderung menolak agama secara keseluruhan. Ada juga segelintir yang menerima agama tetapi dengan cara yang sangat longgar dalam pentafsiran agama tersebut. Istilah Islam liberal tidak wajar kita biar digunakan sewenang-wenangnya kerana ia bagaikan menggunakan agama sebagai umpan. Islam secara asasnya sudah sedia lengkap, maka label Islam liberal ini boleh dianggap sebagai satu modus operandi yang biasa digunakan dalam penyelewengan akidah umat Islam. Dalam perkara yang dibawa oleh pemikiran Islam liberal ini yang bertentangan dengan hukum Islam seperti menaikkan ajaran agama sebagai tidak adil, mengongkong ketinggalan zaman dan Islam liberal turut memperjuangkan hak kemuliaan. Perkara ini boleh diuraikan lebih jelas dengan melihat kekeliruan yang dibuat oleh Islam liberal dari segi berbagai sudut, antaranya dalam merungkai asas agama itu sendiri, iaitu dari sudut pentafsiran Al-Quran dan autoriti hadis Nabi Muhammad SAW dengan membuka ruang tanpa had jenis atau kaedah pentafsiran agama dan menganggap semua tafsiran tersebut benar. Golongan ini telah menisbikan pentafsiran agama dan menolak kewibaaan yang telah disedia terbina dalam tradisi ilmu Islam. Ijma' dan ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Islam yang telah diterima oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat awam selama beratus tahun menggambarkan adanya kelompok al-adil dalam setiap bidang ilmu agama yang harus diiktiraf dan
didekati dengan pendekatan hormat kritis. Namun apabila golongan Islam dan media bersikap ingin membuat pembaruan pushing the limit terhadap wibawa keilmuan ini, mereka membuka ruang tanpa had untuk setiap jenis pentafsiran dan menganggap pentafsiran tersebut sebagai tahap kewibawaannya di dalam pemahaman agama. Tasdik dalam Islam mesti bersifat islahi, iaitu pembebasan dari keburukan kepada kebaikan. Kita tidak mahu menjadi seperti golongan yang diistilahkan oleh Al-Quran sebagai membuat fasad, akan tetapi menyangka mereka membuat islah. Ini dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12 yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyadari. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, liberalism ialah aliran yang mementingkan kebebasan individu hingga membolehkan manusia melakukan apa sahaja atas dasar hak individu. Hari ini apabila perkembangan pemodenan semakin pesat, maka ia telah membawa pemikiran yang baru yang dipengaruhi oleh idea-idea kebebasan berfikir yang luarannya umpama Islam. Akan tetapi dalamannya terkandung pengaruh barat yang bertentangan dengan syariat Islam yang sebenarnya. Baiklah, cukup dengan fahaman liberalism, bagaimana pula dengan konsep pluralism? Saya ingin memfokuskan perbincangan kita yang seterusnya berkaitan isu ini. Mungkin saudari Zulaiha yang di sebelah kiri saya sedikit sebanyak boleh memberi pencerahan tentang maksud sebenar fahaman pluralism ini. Silakan. Terima kasih kepada moderator Saudari Izzati atas soalan yang diajukan tadi. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pluralism secara umumnya didefinisikan sebagai ideologi yang menyamaratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. Pluralism bukan perkara baru bagi alam Melayu. Ini kerana ianya telah wujud sejak abad ke-5 Masihi lagi, di mana alam Melayu menjadi tumpuan para pedagang Arab, Cina, India, Parsi dan kemudiannya penjajah daripada Eropah. Pluralism agama pula ialah satu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Ia adalah satu bentuk toleransi agama di mana agama apa-apa pun dalam pandangan fahaman ini hanyalah merupakan jalan yang berbeza untuk menuju titik kebenaran yang sama. Kerana itu, tidak boleh ada dakwaan kebenaran dari agama, mana-mana agama, bahawa agama mereka lah yang paling benar, dan juga tidak boleh ada dakwaan bahawa keselamatan sebenar dari seksa neraka hanya diperoleh apabila memeluk agama tersebut. Menurut fahaman ini, agama yang hanyalah jalan yang berbeza menuju titik kebenaran yang sama, maka semua agama pasti akan menghantar ahli atau pemeluknya menuju ke syurga. Konsep ini tidak hanya sekadar mengaitkan wujudnya pelbagai agama dalam laluan sejarah pengalaman tamadun manusia. Memadailah buat penegasan, kita memetik pandangan seorang pekaji yang menekuni isu ini, iaitu Dr. Anis Malik Toha, yang mengingatkan kita bahawa dalam kalangan pluralis sejati, pluralism pada umumnya dan pluralism agama pada khususnya bukanlah sekadar toleransi sahaja. Sebagaimana yang difahami oleh kalangan pentaklik pluralis, penekanan pluralism lebih kepada kesamaan atau kesetaraan dalam segala hal, termasuk dalam isu beragama. Setiap pemeluk agama harus memandang sama pada semua agama dan pemeluknya. Oleh itu, pandangan ini pada akhirnya akan mengaitkan kepada konsep keyakinan iman kufur, tauhid syirik dalam agama Islam. Meneliti perkembangan fahaman ini, kita akan menemui hakikat bahawa pluralism agama adalah sebuah ideologi dan sebuah falsafah yang mendalam dan mempunyai pelbagai maksud tersendiri serta implikasi kefahaman ke atas penganutnya. Sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah ideologi yang mempunyai asal falsafahnya, pluralism agama telah tampil dalam sejarah persis satu agama baru dan mempunyai ahli-ahli falsafah mereka seperti Albert Toynbee dan John Howard Hick.
Secara mudah dan tegasnya mengikut fahaman mereka, semua agama adalah sama sekaligus menafikan hak dan tuntutan setiap agama akan kebenaran hakiki agama mereka, sehingga meletakkan semua agama sifatnya nisbi, iaitu relatif, tidak sempurna, terbatas dan merupakan satu sisi pandang terhadap kebenaran agung. Lantas, pluralisme agama mengisytiharkan persamaan agama dan semua agama sebagai jalan kepada kemuncak yang sama. Inilah ajaran utama yang asas serta kaldia dalam fahaman pluralisme agama. Sebagai contoh, tunggak pemikiran persamaan agama, John Hick yang mengiktirafkan bahawa dakwaan semua agama adalah sama. Sesungguhnya, persamaan agama lantas iaitu pluralisme agama pada hakikatnya dan mengikut pandangan ahli agama adalah falsafah yang sebenar-benarnya merosakkan dan menghancurkan agama itu sendiri. Dari idea pluralisme inilah maka lahirlah pelbagai gagasan sebagai usaha ke arah mewujudkan toleransi beragama seperti dialog antara agama, doa, perayaan dan sebagainya bersama. Terima kasih kepada ahli panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa Islam menghargai toleransi agama tetapi tidak sama sekali menganggap semua agama adalah sama. Dengan erti kata lain, Islam tidak menganggap bahawa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh agama lain. Penyelesaian Islam terhadap pluralisme agama adalah dengan mengakui perbezaan dan identiti agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Atau untuk kamu agama kamu dan untuk aku agamaku. Berdasarkan surah Al-Kafirun ayat 6. Pada pandangan saudara Aziz, apakah terdapat contoh isu hangat yang sering dikaitkan dengan Islam liberal dan apakah kesannya terhadap umat Islam pada masa ini? Terima kasih kepada saudari Zati. Salah satu isu hangat yang berkaitan dengan liberalism ialah mempertahankan hak-hak asasi LGBT yang bermaksud lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dalam isu ini, para pemikir aliran Islam liberal berpendapat bahawa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Bahkan penolakan dan kritikan terhadap homoseksual dan homoseksualiti oleh kalangan umat Islam hari ini berdasarkan penafsiran sempit keadaan Islam. Tuhan telah menjadikan semua manusia, baik lelaki ataupun wanita, adalah sederajat tanpa mengira etnik, kekayaan, kedudukan sosial ataupun orientasi seksual. Bahkan pemikiran Islam liberal ini mengiktirafkan hak-hak bagi golongan lesbian dan gay. Mereka menganjurkan usaha-usaha untuk membela dan mempertahankan hak-hak sivil golongan lesbian, gay, biseksual, transgender dan individu yang mengamalkan interseksual. Agenda mereka menyokong sebarang usaha atau ketetapan yang memberi hak yang sama rata untuk semua golongan manusia dalam sebuah masyarakat Islam tanpa mengira jenis, fahaman agama, budaya dan gaya hidup seseorang. Di Malaysia, umat Islam dikejutkan dengan isu kedatangan Irsyad Manji bagi melancarkan buku terbarunya yang bertajuk Allah, Liberty and Love bagi memberi sokongan kepada penganut LGBT. Justru isu ini dilihat betapa di Malaysia sudah ada pendokong kepada budaya songsang ini sehinggalah Irsyad Manji bersedia untuk hadir ke sini bagi menunjukkan sokongan secara terbuka sekalipun pihak berkuasa telah bertindak menghalang program ini dari terus dilaksanakan. Namun secara tersirat pengaruh pemikiran yang telah wujud serta mendapat sokongan dari golongan yang seairan dengannya. Hal ini demikian memberi impak negatif terutamanya terhadap agama Islam. Marilah kita memperingati kisah sejarah Nabi Lut alaihissalam telah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Araf ayat 80 hingga 81 yang bermaksud, dan kami juga telah mengutuskan Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah, keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini ialah kaum yang melampaui batas. Daripada ayat tersebut jelaslah di sini bahawa aktiviti LGBT ini ialah songsang dan dibenci oleh Allah. Seperti kisah kaum Sadum yang diturunkan bala oleh Allah telah cukup menggambarkan kepada kita bahawa LGBT adalah satu aktiviti yang haram dan keji. Hal ini kerana LGBT ini melawan fitrah manusia yang telah dicipta oleh Allah sebagai berpasangan. Tujuan setiap perkahwinan adalah untuk meramaikan umat manusia di muka bumi ini. Setiap pasangan Islam haruslah melahirkan zuriat yang soleh dan soleh.
solehah. Bagi merealisasikan tujuan ini, ia mesti melalui ikatan perkahwinan yang sah dan berlaku persetubuhan antara suami dan isteri. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia ini dengan berbagai tujuan, antaranya ialah seperti yang disebut dalam surah Al-Insan ayat 1. Firman Allah yang bermaksud, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripada Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan, membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Apa yang kita dapat fahami daripada ayat tersebut, Allah telah mencipta manusia yang ini berpasangan, dan dari pasangan tersebut akan lahir zuriat atau pewaris bagi meneruskan generasi. Ini telah membuktikan bahawa gejala LGBT telah lari daripada tujuan penciptaan manusia ke muka bumi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Aziz atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Mungkin boleh dikaji dengan lebih mendalam lagi. Salah satu sebab timbulnya pegangan Islam liberal ialah kurangnya kefahaman tentang Islam. Awak perlu misalnya penyaksian, syahadah difahami dengan lebih jelas, dan sains juga boleh membantu dalam proses penyaksian ini. Baiklah, bagaimana pula dengan contoh isu dan kesan ideologi pluralism? Bolehkah saudari Zulaiha menyentuh perkenaan perkara ini? Terima kasih Saudari Izzati. Cabaran ideologi pluralism pada umat Islam telah dikesan kembali aktif bertapak di Malaysia. Hasil penyidikan kajian unit kajian dan pembangunan multiracial related Muslims MRM dapati kini terdapat tidak kurang lebih daripada 40 ajaran agama baru dari luar negara yang telah bertapak di Malaysia. Tetapi seperti yang dinyatakan, segala aktiviti pluralism ini masih dapat dikawal dengan baik. Walaupun suara pluralism agama di negara kita tidak selantar di negara lain seperti Indonesia, misalnya, sebenarnya terdapat di sana sebaris isu-isu yang sebenarnya berakal atau berbau seperti dengan fahaman ini. Antara penubuhan IFC iaitu Interfaith Commission atau boleh juga disebut sebagai Suruhanjaya Antara Agama. Isu ini telah merujuk kepada usaha penubuhan platform dianggotai oleh wakil pelbagai agama secara sama rata bagi menangani pelbagai isu-isu hubungan antara agama. Tuntutan di sebalik penubuhan IFC ini telah melibatkan usaha menyamakan kedudukan dan hak-hak agama lain dengan agama Islam. Dengan isu yang amat dipandang serius ini, selain itu penggunaan kalimah-kalimah suci Allah oleh orang yang bukan Islam serta mengucapkan salam kepada orang yang bukan Islam. Hal ini kerana masyarakat Islam kini sudah terikut-ikut oleh budaya barat yang menggunakan bahasa-bahasa atau kalimah-kalimah suci ketika berucap maupun untuk berjenaka. Ini merupakan satu pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala dan adab terhadapnya. Ia boleh meleburkan garis-garis pemisah antara Islam dan agama-agama lain. Amalan mengucapkan salam orang Islam kepada orang bukan Islam juga mendapat pandangan beberapa pihak yang dianggap isu ini sebagai serius. Hal ini kerana salam merupakan doa, keselamatan dan kesejahteraan yang hakikatnya tidak selari dari kekufuran dan kebatilan yang ada pada diri mereka. Jika telah jelas pada kita bahawa pluralism agama adalah satu fahaman yang menyeleweng daripada asas Islam, wajar pula kita meneliti kesan dan implikasinya dalam konteks Malaysia secara khusus. Implikasi pertama ialah implikasi akidah kepada masyarakat Islam di Malaysia khususnya. Hal ini kerana pluralism agama amat berpotensi untuk menghakis kemurnian akidah para penganut Islam di Malaysia secara sedar maupun tidak. Pluralism agama juga membuka pintu kepada kesyirikan dan kekufuran. Jika sudah akidah umat Islam sudah terkonformi, maka sebenarnya seluruh jati diri agama umat itu sendiri sudah tergadai. Allah Subhanahu Wa Taala tegas dalam hal akidah berbanding aspek lain. Bercakap tentang Islam di Malaysia, walaupun kita sedar bahawa kita masih banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu ditampung, tetapi menjaga kemurnian akidah serta bertegas terhadap penyelenggaraan akidah ini adalah aspek lebih perhatian. Sejak daripada kes Natrah sehinggalah kes Nur Syah Bukhari, Azmina Jailani, kes-kes murtad seperti ini sampai ke pengetahuan umum akan menarik reaksi agresif daripada masyarakat Islam. Pihak yang benar setakat ini nampaknya masih bertahan
yang lebih menutup pintu mutai. Di suatu sudut lain, fahaman-fahaman akidah atas nama Islam yang menyeleweng turut dikekang dan tidak diberikan kebebasan untuk berkembang seperti ajaran Qadiani, Syiah, seperti kumpulan-kumpulan ajaran sesat seperti ajaran Ayah B dan Al-Akram yang seumpamanya. Orang awam di kalangan umat Islam sendiri sangat sensitif dan takut dengan ajaran sesat ini. Bezanya, pluralisme agama adalah satu fahaman yang datang dalam bentuk halus serta dengan imej faham Islam yang lebih moden dan progresif. Oleh itu, mungkin sahaja seseorang itu sudah terjumus ke dalamnya tanpa menyedari atau merasakan bahawa dirinya sudah salah. Jawapan yang mantap telah diberikan oleh ahli panel kedua kita. Berdasarkan penjelasan tadi, dapatlah kita nilai bahawa ideologi pluralisme ini dikesan telah dan berkembang di Malaysia melalui propaganda dan juga ditajuk oleh badan-badan tertentu. Sebab-sebab berlakunya krisis adalah kerana tidak memahami Al-Quran itu apa dan nama-nama Al-Quran dan perkaitannya dengan kehidupan serta kelebihan Al-Quran sebagai ijaz atau mukjizat. Pada kesempatan ini, saya ingin membuka ruangan sesi soal jawab kepada para menonton. Sekiranya ada antara mereka yang ingin mengajukan soalan kepada salah satu ahli panel kita. Baiklah, silakan. Terima kasih atas soalan itu tadi. Baiklah, berdasarkan pertanyaan dari penonton itu tadi, pasti mereka risau akan konsep yang boleh memudaratkan pertahanan dan ketakwaan mereka terhadap agama Islam sehingga terngiang-ngiang di kepala mereka. Apakah langkah yang boleh diambil bagi mencegah dan menghindari diri daripada terlibat dengan fahaman liberalisme dan pluralisme ini? Kita mulakan terlebih dahulu dengan saudara Aziz. Silakan. Baik, pada pendapat saya, pelbagai pendekatan usaha dan strategik dakwah boleh dilakukan oleh agensi-agensi agama serta pendakwah pada masa kini dalam menangani serta menangkis ancaman aliran pemikiran tersebut sama ada di peringkat kawasan pendapatan sehinggalah ke peringkat nasional. Bagi pihak masyarakat, mereka perlu mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam daripada guru-guru agama yang mempunyai tauliah dan berautoriti. Dengan itu, dapatlah menjadi benteng daripada tipu daya dengan corak pemikiran Islam liberal tersebut. Masyarakat juga perlu memainkan peranan yang efektif. Sikap accountability pada agama dan ambil tahu bukan sekadar untuk diri sendiri, malah saling mengingat antara satu sama lain tentang bahayanya gerakan ini dan betapa pentingnya untuk kembali dan memahami ajaran Islam yang sebenarnya dalam kehidupan keseharian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan mematuhi segala hukum hakamnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang langkah yang boleh diambil untuk mencegah wujudnya konsep Islam liberal. Amat perlu usaha kolektif antara agensi agama, para intelektual Islam dan badan atau agensi berkaitan dalam menangani gerakan liberalisme di kalangan masyarakat dimulakan dengan serta-merta. Sistem perundangan Islam yang mepaksikan Al-Quran dan As-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani gerakan liberalisme ini. Seterusnya, saya serahkan perbincangan ini kepada ahli panel kedua kita. Mungkin saudari boleh mengutarakan beberapa langkah yang boleh dipraktikkan untuk membendung fahaman pluralisme dalam kalangan umat Islam pada masa kini. Pada pendapat saya, antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan pluralisme agama ini terus meningkat di Malaysia ialah mengeluarkan fatwa-fatwa yang jelas berkenaan dengan fahaman pluralisme agama ini dan apa-apa amalan yang berkaitan dengannya. Hal ini akan membuatkan masyarakat Islam khususnya lebih memahami apa itu pluralisme agama dan mereka akan mengelak diri mereka daripada terjebak. Penerangan tentang pluralisme agama, bahaya dan perinciannya juga perlu dimasukkan dalam sukatan pendidikan di semua peringkat yang bersesuaian. Hal ini dapat memberi pendedahan awal buat golongan remaja yang mana mereka mudah terikut-ikut dengan ajaran lain selain ajaran Islam. Oleh itu, dengan cara ini dapat mendidik awal golongan remaja supaya tidak terjebak dalam isu pluralisme agama ini. Maklumat dan penerangan tentang pluralisme agama juga boleh disebarkan di dalam kalangan umat Islam dalam pelbagai bentuk kempen penerangan yang sesuai dengan ataupun serta di media-media sosial. Ini kerana dengan kemudahan
teknologi yang canggih kini, masyarakat Malaysia terutamanya golongan remaja mudah mendapat segala info yang disebarkan. Maka jelaslah bahawa dengan mengeluarkan segala yang berkaitan dengan pluralism agama ini di Sukatan Pembelajaran Sekolah serta di seluruh platform teknologi dapat mengelak fahaman ini terus menjadi serius dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih saudari atas perkongsian yang menarik itu tadi. Jelaslah bahawa langkah proaktif perlu diambil oleh pihak berkuasa seperti memberi kaunseling, nasihat dan ajaran mengenai akidah Islam yang sebenar bagi membina benteng untuk menepis konsep pluralism dalam kalangan umat Islam pada masa kini. Kesimpulannya, ingin saya memastikan di sini bahawa ancaman fahaman liberalism dan pluralism itu boleh diatasi sekiranya masyarakat memahami sepenuhnya akidah, fiqh dan tasawuf yang dianjurkan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila kita sudah tahu dan faham apa itu ciri yang dianjurkan sebenar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sudah pasti tidak ada masalah untuk berdepan ancaman daripada musuh Islam yang sentiasa cuba mengelurkan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita, Saudara Aziz dan Saudara Teh Zulaiha, kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing pada pagi ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap warga Dewan berhati-hati dengan fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam agar kita dapat menjadi umat Islam yang mementingkan ketinggian akhlak, pembangunan rohani serta menjauhi perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.